I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada korang yang tengah tengok channel aku ni. Terima kasih juga pada korang dah subscribe channel aku ni, dan kemudian terima kasih juga pada korang yang kawan-kawan kita yang dah komen. Okay, segala-galanya aku betulkan sekiranya ada kesilapan daripada aku. Okay, by the way, aku punya YouTube ni banyak pasal Fantasy Premier League. Okay, EPL, Fantasy Premier League, dua benda yang saling berkaitan. Okay, siapa biasa dengan FPL, biasa juga dengan EPL, biasa dengan EPL, biasa dengan FPL. So aku rasa nak tahu lagi, sila Google apa itu Fantasy Premier League. Okay, untuk game week ke-16, bercerita pasal game week 16. Okay, banyak perkara-perkara yang menarik sebenarnya. Okay, antaranya kalau ikutkan game antara Spurs dengan Leeds pada aku agak menarik juga. Kemudian antara Man City dengan Brentford pada aku cukup menarik. Tapi kita bercerita pasal untuk poin aku dulu. Okay, ini antara poin aku. Kalau kau tanya aku, tak berapa nak best. Okay, tak berapa nak best poin ni. Okay, aku rasa ini adalah poin paling teruk aku pernah dapat. Okay, mungkin kalau kau tanya aku rasa ini yang paling teruk. Okay, selama ni kalau aku dapat pun 30 lebih, itu pun teruk jugalah. Tapi kali ni agak tercedok. Okay, daripada 233 dalam halasi aku turun kepada 276. Daripada 3.113 tu lebih kurang jadi 3.991. Wow. Okay, aku tak nak cerita lah pasal benda ni. Kalau aku ceritakan jadi benda yang tak best sangat. Tapi aku nak cerita pasal captain. Yes, pemilihan captain yang untuk minggu ramai tercedok pada aku. Okay, ramai yang letakkan Haaland, ramai yang letakkan Salah. Tapi ada juga kawan-kawan kita yang poin agak menarik. Okay, mungkin tak menjadi ini captain, menjadinya pada player-player lain. Okay, kita masuk seterusnya. Okay, ini antara prediction player yang aku up sebelum deadline game week ke-16. 6 player. Okay, 6 player. Antaranya lah kita bercerita pasal player yang tak menjadi dulu. Okay, Trossard, Salah, Wisa dengan bukan Wisa Zaha dengan Haaland. Okay, abaikan. Tapi aku berbetul kat sini. Okay, antara Brighton dengan Aston Villa. Kalau ikutkan game tu, aku expect Brighton akan menang lah game tu. Tapi berbeza keputusan. Okay, berbeza sangat. Okay, dengan permulaan gol daripada Brighton. Okay, ada jaringan daripada McAllister. Okay, kemudian masuk sebelum habis game week pertama tu, sebelum habis half pertama tu, Danny Ings menjaringkan penalti. Okay, iaitu aku tak sempat nak tengok game tu. Tapi kalau ikut pada game ni, aku betul-betul expect yang Brighton akan menang bermain dekat home. Okay, jadi Brighton tak menggunakan yang kelebihan yang ada. Untuk Salah pula, okay, walaupun ada kemenangan 3-1 daripada Liverpool, tapi aku tak nampak dari situ apa yang Salah buat. Okay, aku ambil Salah dalam game week ke-16 tu. Tapi aku rasa aku dah boleh lupakan gol Salah lepas ni. Okay, agak kecewa sebenarnya kalau kau tanya aku. Tak ada apa-apa jaringan dan tak ada apa-apa assist pun daripada Salah. Wow, aku rasa dah kali kedua kot. Okay, kemenangan yang pada aku agak banyak. Okay, sebelum ni ada kemenangan 9-0 tak berlaku dengan, kau tengok dengan mana. Okay, tapi tak ada juga jaringan dan assist daripada Salah. Kali ni sekali lagi Salah membuat onar. Tak ada apa-apa jaringan, tak ada apa-apa assist. Okay, ketiga-tiga jaringan tu bermula dengan Firmino, okay, Nunes, kemudian ada 2 jaringan daripada Nunes dan Cik Adam 1 daripada Schweinsteiger. Okay, untuk Zaha, okay, aku betulkan bukan Wisa Zaha. Wisa pemain Brentford, aku tak tukar benda tu. Okay, untuk Zaha, point harga yang agak pada aku agak sedang-sedang. Okay, point kosong. Masalah pada Zaha, aku ada Zaha dah. Aku kat situ Zaha miss penalty. Okay, miss penalty. So automatic lah situ negatif 2, automatic kena lah. Okay, walaupun ada minute play yang agak tinggi 90 minit, tapi bila ada miss penalty macam tu, confirm negatif 2. Dari segi shoot, dari segi on target, pada aku tak ada masalah untuk Zaha. Tapi bila terjadinya miss penalty tu yang menyebabkan kekalahan, kalah dengan NFO.
1-0. Yes, bermain N4 agak baik juga main dekat home. Okey. Untuk Haaland pula ramai sebenarnya. Aku sendiri pun ada Haaland. Okey, aku meletakkan Haaland sebagai kapten. Okey. Berharap sesuatu yang menarik daripada Haaland untuk bermain dekat home. Aku mulakan Foden, aku masukkan Salah. Dan Foden hari ni gol juga minggu tu. Okey. Kenapa lah aku keluar. Tapi tak boleh buat cakap apa, sebab benda ni kita predict. Okey. Sebelum ni Foden tak berapa menarik dalam game ke 15, 16, game ke 15, 14, 13 agak tak menarik. Jadi aku membuat keputusan untuk tukar Foden kepada Salah, dan ikutkan Jesus tu aku tukar juga, masukkan Solanke. Ada satu saja point kat sini. Okey, dari segi shoot pun satu. Tapi kalau ikut game tu aku nampak sedikit permasalahan dekat Haaland. Aku tak tahu apa masalah dia, tapi nampak tak bermaya. Okey, mungkin disebabkan sebelum ni ada mengatakan yang dia tak sihat. Okey, tak sihat. Jadi mungkin tengah recover balik. Okey. Jadi kita kena tunggulah untuk habis World Cup ni, kita akan mula-mula balik. Okey, ini antara 4 player yang aku rasa tak menjadi. Okey, ini 2 player lagi yang menjadi adalah Trippier dengan Odegaard. Okey, seperti yang aku jangkakan, game bertemu Newcastle bertemu dengan Chelsea pada jangkaan aku memang agak menarik. Okey, kedua-dua tim ni, okey, Chelsea dengan keadaan yang cuba nak memperbetulkan keadaan sekarang ni, okey, membetul keadaan dia yang agak terumbang-ambing, dengan Newcastle yang agak tengah bersemangat untuk berada dalam tangga yang agak menarik sekarang, iaitu tangga ketiga. Okey, mengejar Man City yang kalah minggu tu. Jadi beza point, tak silap aku ada 2 point. Okey, beza Man City dengan Arsenal agak jauh sikit, 5 point kat situ. Tapi aku rasa dah makin dekat Newcastle dengan Man City tu. Okey, dalam game tu aku boleh cakap wow, serius, wow, memang serius seronok game tu. Okey, aku tak nafikan agak banyak bertahan Chelsea dalam game tu, dengan 3 serangan di hadapan, iaitu Newcastle, iaitu Joelinton, Chris Wood dengan Almiron. Pada aku agak padu dengan support daripada midfield, Longstaff, Bruno Guimaraes dengan Joe Willock. Jaringan akhirnya full time dalam game tu, Willock menjadikan gol. Dari segi persen all ball position pada aku agak balance, 49-50. Tapi aku lebih menampakkan Newcastle lebih bersemangat dalam game tu. Okey, tak berhenti-henti, tak bertalu-talu cuba pressure defend Chelsea. Okey, memang terus aku dah. Ini antara aku boleh katakan, aku boleh bagi kredit lah pada fan Newcastle, dan aku boleh bagi kredit lah pada player-player midfield dan forward Newcastle. Yes, confirm. Kalau aku tanya, aku tak bertalu-talu call game tu. Okey, semangat teamwork yang ada pada Newcastle pada aku agak tinggi. Okey, itu untuk Trippier, 7 point kat situ. Dari segi shoot on target pada aku tak nampak sebab dia banyak bertahan. Tapi kalau korang tengok pada defend punya statistik, pada aku agak tinggi untuk Trippier. Okey, ada kalau ikut itu untuk Trippier. Okey, untuk Odegaard pula, game ni aku tak sempat nak tengok sebab kalau ikutkan game ni tak silap aku 3 pagi lebih kurang kot. Aku tak ingat apa, tapi aku termiss selepas habis game Newcastle dengan Chelsea tu, aku tertidur. Okey, tapi game ni membuahkan hasil untuk Odegaard, 2 gol. Okey, ada satu assist daripada Vieira. Okey, 2 gol ni 16 point. Okey, 16 point untuk Odegaard. Ada 2 jaringan. Okey, ada clean sheet lagi. Okey, kemudian ada bonus 3 point. Wow, memang agak menarik lah betul. Tapi aku expect memang game ni Arsenal akan menang lah. Okey, itu untuk 6 player yang aku predict untuk game week ke-16. Okey, kalau bercerita pasal game week ke-17, nak tak nak kita menunggu World Cup lah. Selepas habis World Cup barulah kita boleh tahu sejauh mana player-player yang ada ni boleh dalam condition bagus atau tak. Okey, untuk prediction player, okey, game week ke-17, aku nak bercerita pasal game week ke-17 agak jauh lagi. Okey, jadi aku rasa kita terus kepada
Fantasy Premier League. Okay, kita tengok buka apa yang ada. Okay guys, seperti yang korang tahu, kita ada limited transfer untuk kali ni. Okay, disebabkan World Cup, ada Fantasy Premier League memberi peluang pada manager-manager untuk membuat unlimited transfer. Okay, yang ini aku cakap. Okay, kalau ikutkan play-play yang aku ada sekarang ni, aku ada Fofana, aku ada William, Emerson Royal, Malaysia, Martinelli, Groves, Zaha, Salah, okay, di Brunei, Solanke, Tony dengan Haaland, Sanchez dan Ward. Okay, ini antara 15 player ada, dan ikutkan korang boleh nampak sini, you can make unlimited free transfer before the game week 17 deadline, game week 17 deadline. Okay, so ini ada peluang pada korang untuk atur balik seperti macam World Cup lah. Okay, seperti macam World Cup. Tapi siapa ada World Cup sebelum ni, automatic kalau masuk je game ke-17 automatic burn. Okay, automatic burn sebab FPL sendiri memberi peluang korang untuk buat unlimited transfer. Okay, jadi yang ada player-player yang aku ada sekarang ni adalah yang aku tinggalkan adalah Tony, Haaland, Martinelli, De Bruyne, Trippier, Sanchez dengan Watt aku masih kekalkan sebab kedua-dua tu pada aku agak memberi banyak juga point. Okay, bercerita pasal forward. Okay, sebab kalau ikutkan lebih kurang 2, 4, 6, 8 player aku rasa aku nak tukar, dan Salah sekali lagi diletakkan aku punya sebagai main utama juga aku nak tukar. Okay, guys, kita bercerita pasal midfield dulu. Okay, midfield ni aku lebih banyak fokus pada tim-tim player-player yang agak tengah hot, tengah orang kata on form. Okay, aku rasa aku agak sesuai 3 player ni aku rasa nak bawa masuk, iaitu yang pertama adalah kita pada pergi goal score. Okay, antaranya adalah Rodrigo 1, Almiron 2 dengan Trossard. Okay, kenapa aku memilih ketiga-tiga ni? Okay, untuk Trossard dalam condition yang agak bagus untuk game yang akan datang. Kalau ikutkan ada 3 game yang aku rasa agak sesuai juga digunakan. Salah satu game yang aku rasa dalam ketiga-tiga ada Arsenal punya game. Okay, jadi agak kita kena berkira juga sama ada nak masuk je dalam game week ke-18 atau tak. Okay, ini antara dalam on form yang agak bagus, agak sesuai juga untuk diletakkan dalam tim korang. Aku rasa ramai gila yang ada nama Trossard. Ketiga-tiga ni aku rasa ramai gila yang ada, so tak ada masalah untuk korang nak memilih. Kemudian untuk Almiron, dalam condition yang agak bagus, perform yang agak bagus, aku rasa agak sesuai juga nak letakkan Almiron dalam tim aku ni. Okay, bertemu dengan Leicester dalam game week ke-17, aku rasa tak ada masalah untuk Almiron sebab Almiron sendiri Almiron sendiri bermain untuk Paraguay. Okay, jadi aku rasa tak ada masalah, tak terlibat dengan World Cup, jadi agak berehat juga Almiron dalam musim kali ni, musim World Cup. Okay, dan agak sesuai juga diletakkan dalam tim korang. Okay, dalam tim aku pun aku bawa masuk. Kemudian ada Rodrigo. Okay, salah satu player yang rasa tak dipandang sangat tapi aku rasa agak sesuai. Okay, bertemu dengan Man City untuk game week ke-17, tapi untuk game week yang akan datang aku rasa yes, agak nice. Bertemu dengan game week ke-18 West Ham, Aston Villa, Brentford, NFO. Itu yang boleh korang tengok dalam FD futures yang ada dalam Fantasy Premier League. Dan ke-5 ni pada aku dah komplit, kecuali pada aku dah komplit. Okay, pada aku dah komplit, tapi ada satu player lagi yang aku rasa tak nak bawa midfield. Ini kena aku berkira sikit, sama ada Martinelli ataupun Odegaard. Okay, kita akan cerita kejap lagi untuk Martinelli dengan Odegaard ni, tapi aku remove dulu supaya aku nak ingat benda ni. Okay, kemudian satu forward yang aku rasa nak bawa masuk kat sini adalah okay, satu forward. Kita bercerita pasal defense lah. Okay, defense yang aku nak bawa masuk ke sini adalah satu player daripada Arsenal, iaitu White. Okay, aku nak bawa masuk White dalam tim aku. Okay, so kalau ikutkan aku mulakan 2 atau 3 tak mungkin aku nak masukkan Arsenal punya player sebab aku rasa persaingan agak tinggi sebenarnya antara
Arsenal dengan Man City, persaingan agak tinggi. Jadi aku takkan cuba-cuba nak letak 3. Aku cuba elakkan meletakkan player 3, player yang sama, team yang sama. Okey, aku elakkan. Dan satu lagi defend kat sini yang aku rasa nak bawa lepas ni adalah, okay, kita tengok White macam mana dia punya game akan datang. Okay, yes, pada aku agak nice. Okay, dan boleh dibawa pakai. Dari segi story pun pada aku agak sesuai. Bermain 90 minit, agak tinggi juga, lebih daripada 75 minit. Aku rasa tak masalah. Lebih dari 60 minit. Okay, 60 minit dah confirm dapat 2 point. Okay, alamak, aku terpadam pula. Okay, sekejap. Yeah. Ini sebab tu delete. Okay, okay, padam dulu. Trippier, sorry ya. Okay, aku bawa masuk White tadi. Tadi okay, delete, remove, salah, aku buat keluar. 3 player yang kat sini adalah goal score tadi adalah untuk 3 midfield. Rodrigo, Almiron, Trossard, 3 player ni. Okay, aku rasa complete. Okay, dan satu lagi defend yang aku rasa agak sesuai juga diguna pakai kat sini adalah ni. Okay, Unai Emery ambil tim ni. Okay, Aston Villa. Jadi aku rasa tak ada masalah untuk ni selepas ni untuk ambil. Cuma masalah pada aku adalah game bertemu Liverpool. Pada aku Liverpool, aku tak ada Liverpool, aku boleh bawa pakai. Okay, Spurs, okay, kemudian lawan Wolves dan lawan Leeds. Ini antara tim-tim aku. Okay, kemudian di sini adalah White. Satu lagi player kat sini adalah Castagne. Okay, ini antara, aku tak tahu sebutan aku betul. Okay, dalam kondisi ni agak bagus. Leicester pun agak bagus sekarang ni. Bertemu dengan Newcastle untuk minggu akan datang. Aku rasa tak ada masalah untuk kita pegang juga player ni. Dan selepas tu kalau korang perasan, lawan Liverpool, Fulham, NFO. Yes, pada aku agak sesuai. Okay, dan kat sini ada satu player, 3 player yang aku rasa kosong lagi, aku bawa masuk. Okay, satu tadi adalah cerita pasal Martinelli, iaitu kalau ikutkan ada dalam aku punya team. Okay, ada dalam aku punya team. Okay, ada dalam team aku. Tapi aku rasa aku memerlukan, aku rasa perlu bawa seorang lagi player Arsenal yang rasa sesuai untuk menggantikan Martinelli, iaitu kalau ikutkan adalah Odegaard. Okay, agak bagus dalam beberapa game ni. Okay, dalam beberapa game control game yang agak cantik, banyak memberi ruang pada kawan-kawan lain untuk jadikan gol. Okay, last game bertemu dengan Wolves pun ada jaringan, 2 jaringan. Dari segi history game yang ada pada aku agak padu. Okay, agak nice, futures yang agak cantik. Okay, bertemu dengan West Ham untuk game ke-17, kemudian akan bertemu dengan Brighton. Okay, yang ni kita akan susun atur balik lah. Okay, dan satu player kat sini adalah yang aku nak bawa masuk adalah Kane. Kenapa Kane? Yes, kalau kau tanya aku untuk team, pada aku tak menarik sebenarnya untuk gunakan Spurs punya player pada team lah. Okay, permasalahan daripada midfield, permasalahan daripada defend. Senang ceroy, senang bolos, tapi aku rasa aku elakkan pemain Spurs. Okay, untuk defend. Untuk midfield, kalau kau tanya aku, selepas Salah keluar, Son injured. Okay, sedikit permasalahan bahagian midfield, tapi aku tak nafikan sekiranya ada satu player macam Son dalam team, mungkin banyak bola akan banyak kepada dia. Kalau ikut pada Conte punya cara, lebih meletakkan Son ni sebagai attacking midfield. Okay, jadi aku nampak yang penggunaan Son terlalu tinggi dalam sekiranya Son ada. Tapi untuk game yang ada untuk Spurs sekarang, midfield
diguna pakai semua pada aku, diguna pakai. Jadi Kane pada aku sesuai sebenarnya untuk diletak dalam tim. Kalau kita tengok pada futures yang ada pun, pada aku agak menarik sebenarnya untuk Kane ni. Okey, lawan Brentford, Aston Villa, Crystal Palace, Arsenal, Fulham, memang agak menarik untuk FDR ni, untuk Kane. Dan kemudian satu player kat sini adalah Malaysia. Tapi tapi adakah akan menggunakan Malaysia dalam game ni? Okey, untuk game yang akan datang ni. Sebab kalau ikutkan, aku ada 4.3 sekiranya aku keluarkan Malaysia. Sebab Malaysia pun dalam yang ada sekarang ni pun, kejap dalam yang ada sekarang ni, kalau kau boleh tengok, kurang bermain. Okey, walaupun main 90 minit bertemu dengan Fulham, tapi selepas game week ke-9 aku rasa tak sesuai untuk diletakkan. Mungkin Ten Hag akan cuba atur betul-betul susunan untuk dia. Sebab dalam competition yang agak tinggi untuk EPL, yang aku rasa tak berapa nak sesuai letakkan Malaysia ni sebagai defend. Okey, mungkin Ten Hag akan atur balik. Okey, tapi aku rasa aku nak bawa keluar player ni. Okey, dan bawa satu lagi player ke dalam tim aku adalah okey, ini aku tengah berkira-kira. Okey, kita tengok pada harga yang 4.4. Okey, iaitu aku ada Diop. Kalau perasan sini Diop. Okey, kita tengok pada round score, total score lah. Okey, Justin injured 4.3 untuk Amati. Aku ada sini ada Castanet. Okey, aku rasa tak berapa nak sesuai aku letakkan Amati dalam ni. Killman harga yang tinggi. Mings, aku ada adik ni, aku rasa aku tolak juga Mings. Kemudian aku ada dalam ni ada Diop. Okey, antara player yang aku rasa agak sesuai juga diletakkan dalam ni. Okey, untuk memenuhi lah sebenarnya, untuk memenuhi dalam game ni. Okey, dari segi jaringan ada satu jaringan. Okey, game yang aku rasa history yang tak berapa nak cantik, tapi boleh lah dibawa pakai untuk tim korang sebagai orang kata 4.3 tadi. Aku rasa tak ada masalah untuk meletakkan Diop ni. Kemudian lain-lain yang kita boleh nampak kat sini, Kelly injured. Aku ingat aku nak ambil Kelly ni. Okey, tapi Kelly pula injured. 4.0 Patterson bermain dengan Everton. Cuma masalah Everton ni ada satu lah, iaitu aku cakap tak nampak kemenangan, tak nampak kekalahan. Aku tak tahu. Okey, kalau ikutkan sentiasa dia kalah, aku rasa tak berapa sesuai aku nak ambil untuk ni. Aït-Nouri. Okey, Aït-Nouri pula dalam game, dalam team Wolf, rasa pun agak tak sesuai untuk diletakkan. Tante. Okey, Malaysia dengan harga 4.2. Cook, Kofal pun tak berapa sangat bermain. Okey, semenjak game week ke 11 dah start, selepas tu kurang bermain. Okey, nampak kat sini yang tak berapa nak sesuai. Okey, jadi aku mungkin bawa masuk Diop. Okey, okay guys, ini pilihan-pilihan aku. Okey, pilihan-pilihan yang aku rasa aku buat masa ni aku nampak sekarang. Okey, Sanchez, okey, Ward, White, Digne, Trippier, Castanet, Diop, Odegaard, Almiron, Trossard, Rodrigo, De Bruyne, Kane, Tone dengan Haaland. Okey, dari segi money remaining aku rasa aku dah kosong dah kat sini. Jadi guys, boleh aku guna pakai. Okey, sebelum apa-apa hal, untuk sebab kita limited transfer. Jadi dekat sini pun dah bagi tahu you can make unlimited free transfer before the game week 17-16. Okey, aku rasa aku buat pakai tim ni. Okey, so aku make transfer first dulu. Okey, make transfer, aku confirm dulu untuk tim ni. Okey, ada boleh lagi buat pertukaran sekiranya kalau contoh. Okey, no, dia bagi tahu sekali lagi, walaupun aku dah tukar tim aku ni sekarang ni, Trippier aku buat masuk. Okey, Leicester. Okey, yang ni antara dua tim ni aku rasa tak masalah. Okey, untuk bertemu, dan aku susun dulu siap-siap. Okey, tim aku. Kejap, aku tengok pada LPL review, adakah dah tukar dalam optimize plan import team. Okey, ya, aku tengok juga dalam Fantasy Hub.
sama ada apa yang aku dah buat ni dah ditukar belum. Okey. Martinelli salah. Okey, tak tukar lagi. Untuk FPL review pun tak tukar lagi. Okey. Jadi dalam game yang akan datang ni, okey, aku membawa masuk sekejap Kane Brentford. Aku rasa tak ada masalah kalau bertemu. Okey. Leeds, Leicester, Southampton, Man City. Okey, Rodrigo ni aku bawa keluar. Okey. Untuk defend Diop, Crystal Palace. Okey, Trippier dengan ni aku hold kedua-dua player ni. Okey. White. Okey, aku bawa masuk salah satu player lagi iaitu White ke dalam. Rodrigo letak depan Crystal Palace, aku letak Diop aku letak nombor 2, dan game yang ada untuk ni adalah Southampton. Okey. So untuk game week 17 aku meletakkan 3 di forward kat sini dan 4 midfield dan 3 defense. Okey, 3-4-3. Untuk pilihan captain, aku rasa untuk game ni aku lebih kepada Brentford. Okey. Brentford agak bagus sebenarnya dekat home. Okey, agak bagus. Okey, aku letakkan Haaland. Okey, aku save dulu aku punya play team ni. Okey. Save dulu untuk game ke-17. Tapi sekiranya ada perubahan, kita akan bagi tahu. Untuk deadline game ke-17 kita akan bagi tahu nanti. Okey, kita akan live secara live. Kita akan tunjuk benda ni. Itu untuk buat masa ni untuk tim aku. Okey, itu jelas. Sebelum game 17 kita ada limited transfer. Okey, so korang tak ada masalah nak tukar berapa banyak pun sekalipun boleh tukar. Okey. Itu yang diberi peluang kepada FPL kepada kita. Okey. Habis untuk bahagian ni. Okey. Jadi aku bercerita pasal prediction player aku akan buat insya-Allah kalau tak ada bahas selepas habis World Cup. Okey, akan aku up nanti. Tapi aku tengah tengok juga condition player-player lain. Mungkin selepas World Cup tu ada yang injured ke apa, yang kita kena tengok juga tu. Okey. Macam tu juga tim aku tadi. Okey, tim aku ni tadi akan ada perubahan sekiranya ada player-player yang injured, player-player yang agak tak condition yang tak berapa bagus. Okey, selepas World Cup kita akan tunggu. Okey. Dan untuk akhir untuk benda ni, untuk video kali ni, iaitu what the main topic on this week. Okey. Tak banyak benda sebenarnya aku nak cerita untuk minggu ni. Tapi ada satu perkara lagi yang rasa tengah hangat, tengah panas, tengah hot sekarang, iaitu kita punya legend Man U, okey, Ronaldo. Korang dah baca benda ni dekat Facebook. Secara peribadi, secara pendapat aku, okey, daripada awal-awal lagi aku dah bagi tahu siapa yang ikut aku dengan season lepas bolehlah ingat balik. Okey. Ini permasalahan dalam Man U, okey, pada aku. Okey. Sesuatu perkara yang pada aku dalam mana-mana tim pun sama juga, mana-mana tim. Macam aku sendiri, okey, aku kalau pemain bola, main futsal pun, kalau ada satu player yang dalam tim aku yang orang kata bagus, okey, yang dalam kategori star lah, sebenarnya cerita kategori star, okey, aku akan terganggu. Okey, sebenarnya kalau kau tanya aku akan terganggu dalam satu game macam tu. Okey, dalam satu tim macam tu. Ini pendapatku dalam satu tim macam tu. Perkara ni kalau ikutkan kena bawa berbincang sebenarnya antara Ronaldo dengan Ten Hag, antara Ronaldo dengan Man U. Okey, kena buat bincang. Aku nak bercerita benda ni agak menakutkan sebenarnya. Okey, satu melibatkan kerjaya dia. Okey, satu lagi melibatkan tim. Okey, adakah persoalan sekarang, adakah dalam setiap kali game ada Ronaldo ada kemenangan, ataupun setiap game tak ada Ronaldo ada kemenangan? Okey, mungkin perkara tu boleh dititik beratkan. Okey, pada aku untuk Ronaldo, pada aku adalah agak satu kesilapan untuk Ronaldo pada aku, sebab dia memilih
kepada Manchester United, iaitu tim yang betul-betul dia sanjung gila daripada kecil, daripada start dia main untuk EPL, kelab yang disanjung. Okey, aku tak nafikan, kalau aku jadi dia pun aku tetap buat perkara yang sama. Okey, nak tengok kelab lama kita up dan cantik. Okey, itu mungkin niat yang ada pada Ronaldo. Aku betul-betul salute buat tu. Sebab aku nak kata, kalau tanya aku favorite pada Ronaldo lagi daripada Messi kan. Okey. Benda ni kena buat bincang. Okey, kena buat bincang. Aku tak berani nak cakap bro. Tak berani cakap sebab benda ni melibatkan career, melibatkan kelab. Jadi aku harap selepas World Cup ni ada keputusan yang agak menarik daripada kedua-dua pihak. So guys, kita jumpa dalam next video. Okay, Assalamualaikum bro. Aku Amy, bye.